Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah biiznillah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 81 daripada kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan dalam perenggan ini Syekh Al-Albani rahimahullah mensyarahkan matan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Warraq rahimahullah. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu bergerak atau berlaku selari dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selari dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berlaku adalah selari dengan takdir Allah dan selari dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu takdir ada dua, bab berkaitan dengan masyiah ada dua, iaitu iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Dan iradah kauniyah itu dinamakan masyiah. Jadi segala sesuatu yang berlaku dia berlaku dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfudhu, dan masyiah Allah Subhanahu wa taala itulah yang berlaku. La masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Tidak ada masyiah bagi seorang hamba kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iaitu tidak berlaku apa yang hamba inginkan kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan atau kehendaki kepada seorang hamba itu akan berlaku, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kepada seorang hamba ianya tidak berlaku. Dan kita dah baca syarah ini dan kita dah syarahkan sebenarnya pada kelas yang lepas. Secara umumnya berkaitan dengan syarah matan yang kita baca sekarang. Cuma hari ini kita nak baca word by word apa yang tulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perenggan pertama dan kedua kita dah bacakan. Dan kita dah sebut sebagai ulangan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah membahagikan iradah Allah Subhanahu wa taala kepada dua. Satu iradah syar'iyah, yang kedua iradah kauniyah. Kehendak Allah ada dua, satu kehendak syar'i, yang kedua kehendak kauni. Kehendak syar'i artinya hukum syarak, kehendak kauni artinya qada dan qadar. Dan Ahli Sunnah mengatakan bahawa tidak segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun tidak segala yang berlaku itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hamba apabila melakukan maksiat terhadap Allah, dia melakukan maksiat itu dengan pilihannya tapi dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Namun perbuatannya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya maksiat tadi
dengan izin Allah dinamakan iradah kauniyah, dan maksiat tadi tidak disukai oleh Allah dinamakan oleh iradah syar'iyah, iaitu dia telah melanggar kehendak Allah secara syaraknya atau melanggar hukum syarak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah syarahkan bahawa bab ini menyebabkan oleh kerana tidak golongan sebahagian dari golongan ahli bid'ah tidak memahami bab ini, mereka menjadi sesat. Sebab apa? Sebab mereka syubhah mereka satu. Mereka kata kalau suatu benda terjadi dengan kehendak Allah, artinya mesti Allah suka. Kalau tak, Allah tak buat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sesuatu berlaku, mesti Allah suka. Itu kesilapan pada ahli bid'ah. Kita kata sesuatu bila Allah izinkan, tak semestinya Allah suka. Bila Allah izinkan, artinya itu iradah kauniyah. Tapi apa yang Allah suka ialah hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah kehendaki. Bagi golongan Qadariyah, saya ulang sekali imbas, oleh kerana mereka berdepan dengan masalah, bila dikatakan bahawa apa yang berlaku mesti Allah suka, mereka bermasalah dalam bab apa? Bab bila berlakunya maksiat dan syirik. Syirik berlaku, maksiat berlaku. Jadi bagaimana mereka untuk menanggapi perkara ini? Mereka dah dalam kepala mereka dah letakkan syubhah bahawa semua yang berlaku mesti dengan kehendak Allah. Jadi mereka mengatakan bahawa bab maksiat, bab kekufuran, Allah Subhanahu tidak kehendaki. Allah tak nak. Jika siapa yang nak, hamba itu sendiri yang nak, dan hamba itu sendiri yang ciptakan perbuatannya. Allah tak masuk campur langsung dalam penciptaan. Jadi hamba tu yang mencipta perbuatannya. Jadi mereka meletakkan bahawa tanggungjawab sepenuhnya kepada manusia, dan tujuan asal mereka ialah untuk mentazihkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkan hukum syarak. Nak agungkan hukum syarak dan tak nak orang nisbahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perkara yang buruk. Mereka pun mengatakan hamba yang mencipta perbuatannya sendiri dalam bab kejahatan. Dan rad pada mereka, sebagai tolakan pada mereka untuk kita mudah hafal, kita dah sebutkan bahawa surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung daripada Allah dengan cipta Rabbul Falaq daripada kejahatan-kejahatan yang diciptakannya. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah yang menciptakan kejahatan tersebut dengan iaitu cipta dengan pilihan daripada hamba. Kerana Allah berikan ikhtiar pada hamba itu sendiri. Golongan yang kedua dengan syubhah yang sama. Dia kata kalau Allah nak, mesti Allah suka. Jadi penyelesaian mereka buat ialah maksiat yang berlaku itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sayang terhadap maksiat tersebut. Kenapa Allah sayang? Kita ni hanya sebagai pelakon di atas muka bumi. Kalau kita diciptakan sebagai orang mukmin, Allah memang nak kita sembahyang. Kalau diciptakan kita sebagai orang kafir, memang Allah nak kita melakukan kekufuran. Kalau diciptakan kita sebagai ahli musyrik atau musyrikin, kita memang Allah suka untuk kita buat perkara syirik. Jadi mereka kata manusia ini tercipta di dunia ini semata-mata hanya suatu bayangan, bukanlah suatu hakikat. Hakikatnya semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat. Kita ni hanya melakonkan. Mereka adalah golongan Jabariyah. Golongan pertama dinamakan sebagai Qadariyah, yang mengisbatkan perbuatan hamba, ikhtiar hamba secara sepenuhnya, dan menafikan ciptaan izin Allah Subhanahu Wa Taala ataupun iradah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab maksiat. Dan golongan kedua yang mengisbatkan iradah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan iradah syar'iyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kat sini? Okey. Jadi kedua-dua golongannya tersesat, dan kita baca apa yang Syekh sebutkan pada perenggan yang bawah sekali. Wa mazhabus salafi, manakala mazhab mazhabus salaf wal fuqaha'i, dan para fuqaha, iaitu imam-imam mazhab fuqaha di kalangan imam empat mazhab dan imam-imam yang lain, al fuqaha. Wa aktsaril muthbitina lil qadar, dan kebanyakan di kalangan orang-orang yang mengisbatkan qadar. Kerana qadar ada yang menafikannya, dan umat Islam yang mengisbatkan qadar sebahagian besarnya siapa mereka? Min ahli sunnati wa ghairihim, di kalangan ahli sunnah dan lain-lainnya, ala tafriqi bainal iradati wal mahabbah. Mereka berpandangan
adanya perbezaan antara iradah dan mahabbah. Di sini mengisyaratkan bahawa pembahagian ahli sunnah ini dipersetujui oleh sebahagian ahli bid'ah. Sebahagian yang lain dalam bab ini mereka tidak ikut pada Qadariyah dan Jabariyah, mereka ikut pada ahli sunnah wal jamaah. Wa ila dhalika asyara sahibu qasidati Bad'ul Amali. Bukan qasidatin ya. Sahibu qasidati Bad'ul Amali. Dan perkara inilah yang disebutkan atau diisyaratkan oleh pemilik qasidah Bad'ul Amali. Pemilik qasidah tersebut ialah Sirajuddin Al-Farghani. Sirajuddin Al-Farghani atau nama beliau Ali bin Uthman Al-Farghani, salah seorang daripada ulama Uzbekistan. Farghan ni sampai sekarang salah satu bandar di Uzbekistan. Mana pada zaman dulu ikut pada negara Khurasan negara Khurasan, iaitu ulama-ulama di bahagian sana. Dan beliau ulama kurun yang ke-6, sebab beliau meninggal pada lebih kurang pada tahun 575. Dan qasidah Lamiyah ini dicatatkan tarikhnya, iaitu beliau selesai tulis qasidah ini pada tahun 569, iaitu qasidah Bad'ul Amali, dan dikenali juga sebagai qasidah Lamiyah. Bukan Lamiyah Ibn Taymiyah, tapi ini Lamiyah oleh Al-Farghani. Kerana Ibn Taymiyah juga ada qasidah yang dinisbahkan pada beliau, iaitu qasidah Lamiyah. Apa arti qasidah Lamiyah? Perkataan hujungnya berakhir dengan huruf lam. Contoh sekarang ni, muridul khairi wa syarril qabihi walakin laysa yarda bil muhali. Lam kat hujung. Itu muhal, bariskan muhal lebih tepat berbanding dengan mihal. Okey. Apa kata sahibul Bad'ul Amali? Bad'ul Amali ni satu qasidah yang terkenal lah. Disyarahkan oleh ulama berpegang dengan manhaj salaf, dan disyarahkan juga oleh ulama-ulama berpegang dengan mazhab Maturidiyah kebanyakannya, kerana Al-Farghani adalah salah seorang daripada ulama dalam mazhab Hanafi, Al-Hanafi. Muridul khairi wasyarril qabihi. Allah Subhanahu wa taala muridul khair, Allah itu berkehendakkan al-khair wasyarril qabihi. Allah inginkan kebaikan, Allah juga inginkan keburukan. Artinya semua sekali berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inginkan artinya Allah ingin ciptakan. Allah Subhanahu memang ingin ciptakan ada baik dan ada buruk. Walakin akan tetapi laisa yarda bil muhali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan perkara al-muhal. Al-muhal ialah perkara-perkara mustahil. Apa arti mustahil? Sini al-muhalu syar'i. Mustahil segi syarak. Artinya perkara yang syarak larang dan syarak takkan suka. Apa dia? Segala jenis maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu kalam, al-muhal ada dua jenis. Ini sekadar ingatan je lah. Ingatan. Kita tak nak syarah sangat ilmu kalam, tapi ingatan istilah muhal. Satu muhalu syar'i, yang kedua ialah muhalul aqli. Perkara mustahil segi syarak, iaitu maksiat, Allah takkan suka pada maksiat, perkara yang mustahil. Dan yang kedua muhalul aqli adalah perkara mustahil segi akal, itu perkara yang takkan wujud. Perkara yang takkan wujud. Contohnya bertembungnya dua naqidain, dua bertentangan berlaku pada masa serentak. Contohnya siang dan malam. Boleh tak berlaku serentak siang dan malam? Tak boleh. Tak boleh berlaku serentak. Perkara naqidain ialah dua perkara bertentangan yang menafikan satu sama lain. Mana kalau orang tanya, dia dah hadir ke tak hadir? Dua jawapan, hadir tak hadir. Tak ada nak kata dia hadir separuh, tak hadir separuh, tak. Okay. Dia mesti satu. Dia ni ayah ke anak? Salah satu saja. Dia perkara yang an-naqidain. Cuma ayah dan anak ni ada berkaitan dengan bab talazum, bab lain. Cuma masuk bab ni dia masuk dalam bab an-naqidain. Tak boleh dua naqid itu bertemu pada satu masa. Itu dalam bab muhal al-aqli, dan kehendak di sini bukanlah muhal aqli tapi muhal syar'i, iaitu perkara yang mustahil hukum syarak, mustahil Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, iaitu
perkara-perkara al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sahibul Badul Amali, itu Syekh Sirajuddin Al-Farghani, beliau mengatakan bahawa Allah itu berkehendakkan yang baik dan yang buruk, iaitu Allah ciptakan yang baik dan buruk, tapi Allah tidak redha dengan perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Okey. Jadi semuanya Allah ciptakan, kullum min indillah. Seperti ayat Quran Allah kata kullum min indillah. Tetapi Allah tak suka dengan perkara kekufuran. Wala yarda li ibadil kufr. Ayat lain Allah kata Allah tak redha dengan kekufuran yang berlaku pada hamba-Nya. Jadi kedua-duanya ada dalil. Ini maksudnya dalam bab ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kata Syekh masalah ini diakui oleh Ahlussunnah dan juga lain? Sebab Al-Farghani adalah salah seorang daripada ulama mazhab Maturidiyah. Walaupun beliau bermazhab Maturidiyah, tapi beliau bersetuju dengan pandangan umum Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab ini Asy'ariyah dan Maturidiyah banyak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pendetailannya ada sikit perbezaan bila didetailkan. Kerana dalam bab af'alul ibad nanti dibincangkan adakah hamba ni mukhayyar ataupun musayyar, dibincangkan dalam mazhab Asy'ariyah, seolah-olah Asy'ariyah cenderung pada Jabariyah, seolah-olah, tapi tidak, mereka setuju dari segi basicnya, tapi dari segi cara syarahnya seolah-olah cenderung kepada mazhab Jabariyah, dan itu berlaku dalam perbincangan secara ilmiah yang mendalam. Manakala secara umum mereka isbatkan seperti biasa. Sebab itulah kata Syekh kat satu min ahli sunnati wa ghairihim, di kalangan ahli sunnah, iaitu di kalangan ahli sunnah, wa ghairihim, lain selain ahli sunnah, kerana beliau Syekh mengatakan dalam bab ini Asy'ariyah dan juga Maturidiyah tidak bertepatan dengan sunnah dalam bab membincangkan af'alul ibad, kerana mereka cenderung pada Jabariyah. Namun dalam bab membahagikan iradah kepada dua itu disetujui oleh oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus, dan juga Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan yang umum, iaitu dimasukkan sekali Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ataupun mereka dalam bab ini mereka tak ikut pada sunnah dalam bab dalam bab mengatakan hamba ini musayyar, seolah-olah mengatakan ini musayyar. Tapi saya tak nak syarah dengan detail lah kat situ, kerana kita nak fokuskan pada matan yang disebut oleh Syekh. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, iaitu dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-6. Jilid yang ke-6, kalau cetakkan pada itu muka surat 115 hingga 116. Ada nota kaki? Mana? Yang mana? Nota kaki. Oh, yang sebelah 36, nota begini. Lihat kitab Syarhul Aqidah Tahawiyah. Ni. Atasnya. Okey. 35. Ya. Nota 35. Okey, lihat kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah fi Naqdil Kalami Syiah Al-Qadariyah. Tulisan Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini bukan kitab Majmu' Fatawa. Kerana Syekh Ibn Taimiyah beliau menakalkan perkataan ini dalam beberapa kitab. Jadi dalam yang anda sebutkan ialah Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa dengan teks yang ada ini. Dengan teks yang ada ni anda dah rujuk bahawa ianya dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-6. Jilid ke-6 muka surat 115 hingga 116. Iaitu beliau membincangkan tentang sifat Allah secara umum, dan sebelumnya cerita tentang asma sifat, kemudian masuk dalam bab beliau masuk dalam bab af'alul ibad. Okey. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, thumma, kemudian, iaitu ada cerita yang panjang sebelumnya. Qalatil Qadariyah, golongan Al-Qadariyah berpandangan atau mengatakan, huwa la yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan wa la yuridu dhalika fayakunu ma lam yasha' wa yasha'u ma lam yakun. Qadariyah berkata Allah Subhanahu wa taala tidak suka atau tidak sayang kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah tak suka. Wala yuridu dzalik, dan Allah tak nak pun benda itu terjadi. Allah tak suka dan Allah tak nak pun perkara itu terjadi. Artinya dalam bab kekufuran dia menafikan iradah syar'iyah dan
menafikan iradah kauniyah. Allah tak suka dan Allah pun tak nak benda itu berlaku. Fayakun ma lam yasha. Maka bila berlaku maksiat, telah berlakukan sesuatu yang Allah tak nak. Allah tak nak berlaku, tapi telah berlakulah sesuatu yang Allah tak nak. Wa yasha'u ma lam yakun, dan berlaku juga Allah nak sesuatu tapi tak terjadi. Maksudnya seolah-olah dia kata masalah berlaku kat mana bila dia kata semua sekali hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan semua benda, artinya kita akan kata Allah Subhanahu Wa Taala akan yang ciptakan hamba itu sebagai orang kafir atau buat kekufuran. Dia kata dia Allah tak terlibat. Jadi kekufuran berlaku itu pertama sekali, kekufuran itu berlaku kerana sesuatu itu fayakunu ma lam yasha. Apa yang berlaku itu Allah tak nak pun. Allah nak, Allah asalnya nak pada kebaikan. Jadi yang berlaku ialah wa yasha'u ma lam yakun. Allah sebenarnya nak satu benda yang tak berlaku. Yang tak berlaku itu yang Allah nak. Ini qaul al-qadariyah. Kerana apa? Kerana mereka kata kalau berlaku mesti Allah suka. Jadi kalau yang berlaku itu kehendak Allah, artinya Allah takkan suka. Dan dalam teks ni, tuan-tuan di sini dalam cetakan ni dia tulis bahawa sampai sini tutup kurungan. Bukan tutup kurungan, kata Syekhul Islam sampai pada hujung teks ialah semuanya nukilan daripada kata-kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi boleh buatkan notas itu. Kan sini ada tutup apa ni? Apa istilah? Dua kurungan kan? Okay, kurungan. Jadi buka kurungan tadi betul, tapi tutup dia bukan sini. Tutup dia kat hujung sekali, lepas pada ayat Quran tu, pada muka surat 85. Jadi semua ni kata-kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Okey, selesai golongan Qadariyah. Dan golongan Jabariyah, wa qalat ta'ifatu minal muthbitah, dan telah berkata satu golongan yang isbatkan qadar. Tapi mereka siapa? Jabariyah. Diisbatkan qadar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan. Tapi melampau dalam mengisbatkan. Yang tadi melampau dalam menafikan qadar. Yang ini melampau dalam mengisbatkan. Siapa mereka? Apa yang mereka kata? Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak itulah yang terjadi, apa yang Allah tak nak itulah yang tidak terjadi. Okey, sampai sekarang masih lagi okey. Tapi sambungan dia, wa idzan, sepatutnya perenggan ni sekali. Tidak dipisahkan sebab dia masih lagi dalam satu cerita. Wa idzan, dan kalau begitu, qad aradal kufra wal fusuqa wal isyan wa lam yurid hudina. Oleh begitu Allah Subhanahu Wa Taala memang inginkan kekufuran, kefasikan dan maksiat, tapi Allah tak nak jadikan sebagai agama. Macam mana? Berlaku kekufuran, orang kafir ada, ahli maksiat ada, ahli fasik ada. Allah jadikan apa? Yang dijadikan ahli fasik dengan kefasikannya, ahli agama dengan agamanya. Yang buat fasik berlaku dengan kehendak Allah, tapi agama Allah cuma nak yang ni. Hakikatnya agama Allah ini, agama Allah turunkan hanya sebagai satu perkara yang dah ditetapkan. Agama Allah suruh kita sembahyang. Itu agama Allah. Bab syariat Allah suruh kita sembahyang. Okay. Jadi orang yang sembahyang melakukan sesuatu ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Qada-qadar Allah juga menetapkan bahawa ada orang yang tak solat. Orang yang tak solat juga berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak solat ni Allah nak, tapi Allah tak jadikan dia sebagai agama. Agama suruh sembahyang. Nampak keliru dia? Kekeliruan yang ada pada mereka. Au aradahu minal kafiri wa lam yuridhu minal mu'min. Ataupun maknanya juga Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kekufuran itu berlaku kepada orang kafir dan Allah tak nak orang mukmin berlaku. Artinya kenapa orang kafir jadi kafir? Sebab memang Allah jadikan dia kafir. Kenapa orang mukmin beriman? Sebab Allah tak nakkan jadi kafir. Allah jadikan dia beriman. Maksudnya diserahkan pada Allah seterusnya. Fahuwa lidzalika yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka kesimpulannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya suka kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wala yuhibbuhu dina, tapi Allah tak nak jadikan benda itu sebagai agama. Wa yuhibbuhu minal kafir wala yuhibbuhu minal mu'min. Dan kekufuran dan kefasikan itu berlaku, Allah memang suka ianya terjadi daripada orang kafir dan bukan terjadi kepada orang mukmin. Okey. Jelas kalau Qadariyah? Jadi kekufuran itu memang berlaku dan Allah sayang.
Tapi agama kat dunia ni Allah dah jadikan syariat ni sekadar untuk undang-undang untuk menenangkan keadaan, levelnya. Hakikatnya Allah yang melakukan segala-galanya dan Allah suka dan Allah nak suka kepada semuanya. Sebab tu bagi golongan ini mereka mengisbatkan qada-qadar, tapi mereka membatalkan atau meletakkan hukum syarak itu sebagai level yang paling bawah. Ada yang batalkan terus. Sebab tu mereka tak ada kisah apa-apa. Seperti dia sujud dia boleh baca subhana rabbiyal asfal. Suka hati dia lah nak baca apa. Dia kata apa yang aku buat ni Allah, kalau Allah tak nak takkan terjadi. Dibuat suka hati. Dan sebahagian daripada mereka yang masih mengagungkan syarak, mereka meletakkan hukum syarak itu sebagai level yang paling rendah dalam agama. Agama mereka ada agama orang awam yang dinamakan sebagai agama tahap orang awam. Ada tahap yang lebih tinggi daripada itu adalah ahli syariah, syarak ni. Tahap yang lebih tinggi lagi Allah ciptakan ada orang yang dapat mencapai tahap ahli makrifah, ada orang mencapai tahap hakikat. Semua ni kalau sampai tahap hakikat tak perlu dah ikut hukum syarak. Sebab hukum syarak yang ada ni semuanya hakikatnya Allah, semuanya Allah. Jadi orang awam ikut dulu yang syariat ni. Dia kena buatlah beberapa cara yang mereka ajarkan dalam pandangan mereka, akhirnya mereka naik martabat sampai ahli makrifat dan ahli hakikat. Ini kesesatan yang wujud pada golongan sufi yang melampau, iaitu mereka adalah golongan Jabariyah. Wujud tidak zaman sekarang? Wujud. Sebab tu mereka tak kisah pun berlaku maksiat apa-apa, tak kisah. Golongan inilah yang kadang-kadang mereka berserban tapi pergi hadir dalam majlis Yahudi, dalam perayaan-perayaan agama-agama lain, kerana pada mereka semua agama adalah sama, semuanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah dah jadikan agama ni sebagai agama Islam, tak boleh buat begini dan begitu. Agama lain pula benarkan, itu semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah suka. Wa kilal qaulaini khata'un mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan kedua-dua kaul ini adalah kaul yang salah. Mukhalif lil kitabi was sunnah, bercanggah dengan alkitab dan sunnah, wa ijma'i salafil ummah, dan ijma' salaf umat ini, iaitu salafus salih. Wa a'immatiha, dan imam-imam umat ini. Fa innahum muttafiquna ala annahu ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana kaum salaf dan juga imam-imam umat ini ijma' atau ittifaq mengatakan bahawa apa yang Allah hendak ia berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki ianya tidak berlaku. Wa annahu la yakunu syai'un illa bi masyiatihi, dan tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Jadi sesuatu berlaku dengan masyiah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa majmu'una, bukan majmu'uhu, wa majmu'una, ikut pada teks asal, iaitu mereka semua ijma' ala annahu la yuhibbul fasada wa la yarda li ibadihi al-kufr. Mereka semua ijma' mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang terhadap kerosakan dan tidak redha dengan kekufuran yang berlaku pada hamba-Nya. Wa annal kuffara, dan kufar itulah yubayyituna ma la yarda minal qaul, yang menyusun kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Jadi orang kafir dia yang buat perkara Allah tak redha, yang buat kefasikan tersebut, yang berlaku Allah SWT mengizinkan ia yang berlaku, tapi orang kafirlah yang memilih untuk melakukan kekufuran tersebut. Mereka lah yang reka kata-kata yang menyebabkan Allah tidak redha. Okey. Sampai sini sengaja nak baca dengan cepat. Sebab apa? Sebab kita dah syarahkan dengan panjang maknanya pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita masuk pada matan yang menjadi fokus utama pada hari ini. Matan yang ke-24. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yahdi, kata Imam Tahawi rahimahullah, yahdi man yasha'u. Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah nak. Iaitu Allah membimbing pada siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya'sim,
melindungi, memberikan ismah. Wa yu'afi, dan yu'afi menafiyah, melepaskan seseorang daripada malapetaka. Kalau ikut sini sebut mengampunkan. Kalau mengampunkan bukan yu'afi wa ya'fu. Kesilapan sedikit dalam terjemah. Sebab afiyah dengan al-afu ada perbezaannya. Kita baca wa'afini wa'fu anni. Afini ialah afiyah. Wa'fu anni al-afu. Afiyah ialah terselamat daripada malapetaka, terselamat daripada perkara yang tidak dikehendaki, atau terselamat daripada penyakit. Afiyah. Maknanya al-afu ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada siapa yang Allah nak. Wa ya'simu, dan Allah Subhanahu wa taala pelihara seseorang. Wa yu'afi, dan selamatkan dia daripada melakukan perkara yang salah atau daripada tertimpa perkara-perkara yang buruk, fadla, dengan kurniaannya. Wa yudhillu man yasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah nak. Wa yakhdhulu, dan menghinakan dia. Wa yabtali adla, dan Allah menguji atau menurunkan bala, menguji hambanya dengan keadilannya. Okey. Kat sini, sebelum mana pergi lebih jauh, ada tak jumlah yang memuskilkan? Artinya kita rasa pelik dengan bab ni. Allah bagi hidayah pada siapa nak, itu mudah difahami. Tapi Allah sesatkan siapa yang Allah nak. Ada tak orang terfikir? Apa? Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi di sini, adakah berlaku keadilan terhadap orang kafir? Allah boleh bagi hidayah pada siapa nak, tak ada masalah. Fadlun minallah, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sesatkan siapa yang Allah nak. Ada sebelumnya, betul. Tapi ada sebelumnya. Sebab wa yu'afi wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Adla ni penting. Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan seseorang itu, Allah sesatkan mereka dengan keadilannya. Artinya Allah tidak menzalimi seseorang. Sebab dalam bab ini, kenapa seseorang boleh sesat? Kenapa Allah sesatkan dia? Sebab dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adil? Sebab dia yang pilih untuk sesat. Allah benarkan kesesatan berlaku dengan pilihan dia. Sebab tu bila pertama sekali dalam bab ini, kita bincangkan pertama sekali berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi seseorang pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Dalam hadis qudsi yang terkenal, Allah kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu muharrama. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu perkara yang haram antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Okey. Jadi ayat ni, wa yudhillu man yasha wa yakhdhul wa yabtali adla, berkaitan dengan apa? Wa yudhillu man yasha, artinya Allah sesatkan siapa Allah nak, berkaitan dengan iradah kauniyah. Kalau Allah nak, Allah mampu. Allah boleh sesatkan siapa tak? Allah boleh sesatkan siapa yang nak. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Allah tidak berlaku zalim terhadap mana-mana hamba. Bila wa yudhillu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan siapa yang Allah nak, itu berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah. Allah mampu untuk sesatkan siapa yang Allah nak. Allah Subhanahu wa taala nak bagi hidayah pada siapa nak. Namun Allah telah menetapkan bahawa Allah takkan sesatkan sesiapa dengan kezaliman. Allah mesti, kalau Allah sesatkan sesiapa, mesti dengan keadilan. Apa artinya? Ayat tadi mesti diartikan dengan makna yang betul. Ya? Salah satunya. Tetapi yang penting kita tengok pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka ini berpaling, Allah akan palingkan hati mereka.
Artinya seseorang yang Allah SWT sesatkan dia, puncanya apa? Punca awalnya dia pilih untuk berpaling. Dia pilih untuk sesat. Bila pilih untuk sesat, Allah jadikan dia sesat. Kalau dipilih untuk mencari hidayah, Allah akan bukakan pintu hidayah pada dia. Jadi Allah memang sesatkan siapa yang Allah nak, tapi dengan sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan sesatkan dia dengan keadilannya, itu dengan pilihan awal yang diambil oleh dia. Sebab tu bila Allah kata falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk pada kaum fasiqin. Surah As-Saff ayat 5. Okey. Ya? Kalau Allah sesatkan, itu istidraj, ya. Artinya adalah istidraj. Maknanya lain. Jadi Allah sesatkan dengan keadilannya. Sebab apa? Sebab memang dia pilih untuk jalan kesesatan, maka sebab dia buat perkara sesat tadi, Allah sesatkan dia lagi. Itu namanya Allah Subhanahu Wa Taala yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya apa yang dia buat, itulah yang dia dapat. Hakikat asalnya Allah tidak menzalimi seseorang. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal amal soleh, maka dia beramal untuk dirinya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan menanggungnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhan kamu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Surah Fussilat ayat 46. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi hamba-Nya. Dari segi kuasa Allah, Allah mampu sesatkan siapa, Allah beri hidayah, Allah mampu untuk beri hidayah pada siapa yang nak, dan Allah boleh sesatkan siapa yang Allah nak. Namun dari segi hukum Allah, Allah telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, dan Allah menafikan kezaliman. Kalau ada orang yang sesat sampai hujung umurnya, itu berlaku dengan apa? Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka yang memilih untuk berada dalam kesesatan, maka Allah sesatkan lagi dia. Kerana apa? Kerana mereka yang memilih perkara tersebut. Sebab tu kita tengok pada ayat yang lain, ketika Allah cerita tentang surah Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan, innallaha la yahdi, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Ayat dia, innallaha la yastahi ay yadriba, surah Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'ud. Kenapa macam tak sedap baca di mulut dia? Ya. Ayat 26 lebih kurang. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fa ammal ladzina, ya. Lama tak ulang pada ayat yang paling mudah yang kita selalu jumpa. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Okey, ayatnya yudillu bihi man yasha wa yahdi man yasha, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan sesiapa kecuali orang-orang yang fasik. Sebab apa? Allah Subhanahu memberikan keterangan, Allah memberikan masal terhadap ciptanya nyamuk tadi. Dengan nyamuk tadi, ada yang Allah berperumpamaan terhadap nyamuk, ada yang disebabkan ciptaan nyamuk tadi, ada yang jadi sesat, ada yang jadi beriman, ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Allah buat perumpamaan. Tapi Allah kata Allah takkan sesatkan sesiapa kecuali, Allah takkan sesatkan kecuali terhadap orang yang fasik. Artinya orang-orang yang telah memilih jalan kefasikan. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Iaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengikatnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, dan yang orang-orang yang memutuskan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suruh mereka sambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Mana ayat yang ke-26 dan 27. Jadi ketika Allah menyesatkan,
Allah sesatkan dia sebab apa? Sebab dia dah melakukan kekufuran sebelumnya. Dia dah batalkan perjanjian dengan Allah. Dia dah melakukan kefasikan. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesatkan seseorang kecuali dengan keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, kita perlu tahu bahawa hidayah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang tu buat baik, Allah tambahkan lagi kebaikan pada dia. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mencari jalan hidayah, Allah akan tambahkan hidayah pada dia dan Allah datangkan sifat takwa kepadanya. Jadi hidayah tadi berlaku kurniaan Allah. Bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu ingin sesatkan dia, Allah biarkan dia dengan dirinya. Artinya Allah sesatkan, artinya Allah tidak memberikan hidayah pada dia sebab dia dah pilih untuk kufur pada Allah, maka Allah biarkan dia. Allah biarkan dengan dirinya, akhirnya dia tersesat kerana tiada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahdi man yasha. Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah nak. Hidayah ada berapa jenis? Dua jenis. Hidayah ada dua jenis. Hidayah pertama dinamakan sebagai hidayatul irsyad. Hidayah ni apa? Bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbingan pertama dinamakan hidayatul irsyad, bimbingan ilmu. Allah bimbing dengan berikan ilmu yang benar kepada hambanya. Tunjukkan kebenaran pada hambanya. Yang kedua, hidayatul taufiq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bimbing dengan memudahkan seorang hamba itu mengikuti kebenaran, buat apa yang mereka tahu. Sebab tu bila yahdi man yasha, Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kedua-dua hidayah ini kepada siapa yang Allah nak. Bila Allah beri tersebut, Allah beri dengan apa? Dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Selain daripada Allah beri hidayah, Allah juga lindungi dia daripada melakukan perkara maksiat. Wa yu'afi, dan melepaskan dia daripada segala malapetaka, fadla min Allah. Kerana fadla, iaitu satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutkan kita tidak memiliki, kita tak boleh apa yang Allah SWT berikan pada kita, ikutkan pada asalnya. Kalau Allah biarkan kita pada diri kita, kita boleh pilih untuk sesat ataupun untuk buat maksiat. Tapi bagi orang yang dah pilih untuk dapat hidayah, Allah akan tambahkan hidayah, Allah bantu. Bagi orang-orang yang pilih untuk melakukan maksiat atau kufur pada Allah, Allah biarkan dirinya. Bila Allah biarkan, itu namanya Allah sesatkan dia. Sebab Allah kata kullukum dhal illa man hadaitu. Semua kalian akan sesat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Jadi erti Allah sesatkan ialah Allah tidak berikan bimbingan. Bukan bererti Allah jadikan dia pilih, Allah yang cipta suruh dipilih buat jahat, tak. Allah biarkan dia, Allah biarkan dia. Orang sesat sebab apa? Sebab Allah biarkan dia. Allah SWT tidak bimbingkan dia, tak ingatkan dia. Bagi orang yang membuat kebaikan, Allah akan ada menjadikan dia adanya sebab untuk dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sebab tu di sini Allah Subhanahu Wa Taala isbatkan apa? Isbatkan bahawa segalanya, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyesatkan, tapi Allah SWT, semua itu berlaku dengan ikhtiar hamba. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Artinya hidayah Allah beri bagi siapa yang ingin memilih jalan yang lurus. Dan Allah SWT, tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh hamba kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Kalau Syekh tidak syarahkan, ya naklah syarahkan. Kita dah syarahkan. Anda ingatkan Syekh ada syarah kat belakang? Tak sempat nak baca tadi. Okey. Jadi ayat ini tunjukkan dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk melakukan apa yang Allah nak dalam semua bab, termasuk dalam bab hukum syarak. Boleh tetapkan siapa yang boleh berikan hidayah dalam bab hukum syarak ataupun tidak.
ataupun boleh sesatkan. Namun Allah SWT telah menetapkan hukum pada dirinya, Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Maka tidak akan berlaku suatu kemaksiatan pada seseorang kecuali dengan keadilan Allah. Begitu juga dalam bab iradah kauniyah, takkan berlaku suatu musibah kecuali dengan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita lihat perkara ini ada beberapa perkara. Pertama, yahdi man yasha, ini berkaitan dengan iradah syar'iyah. Allah bagi hidayah pada siapa Allah nak, iradah syar'iyah. Wa ya'simu wa yu'afi, berkaitan dengan iradah kauniyah. Allah SWT berikan kurniaan kita. Pertama, kita taat pada Allah. Yahdi man yasha, Allah bagi hidayah, kita taat pada Allah. Wa ya'sim wa yu'afi fadla, Allah selamatkan kita daripada malapetaka, daripada musibah. Semua itu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudillu man yasha, dan Allah sesatkan pada siapa Allah nak, artinya berkaitan dengan pelanggaran terhadap iradah syariah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhdhulu wa yabtali adla, Allah hinakan dan Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, balak terhadap seseorang dengan keadilan Allah, artinya bahawa Allah takkan turunkan musibah kecuali dengan keadilan. Segala yang berlaku terhadap diri kita ialah berlaku dengan apa? Berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kerana maksiat kita, mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita untuk tujuan Allah untuk memberikan kurniaan kepada kita di hari akhirat. Jadi semua itu dengan berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Syekh, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi, dan semua mereka, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yataqallabun, berbolak-balik fi masyiatihi, dalam bab kehendak Allah Subhanahu wa taala ini, dalam bab masyiat Allah Subhanahu wa taala, baina fadlihi wa adlihi, antara sifat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang baik Allah beri pada kita itu kurniaan Allah. Ikutkan, kita tak berhak. Kita sembahyang berhak dapat apa? Sikit je berbanding dengan nikmat Allah kat dunia ni. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar di hari kiamat. Apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat di dunia ini, tak mampu pun bayar nikmat yang ada pada kita di dunia. Apatah lagi nak dibayar pada hari akhirat. Betul? Segala ketaatan yang kita lakukan tak layak pun untuk dapat balasan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma baca subhanallah. Apa ada? Lidah daripada Allah, nikmat daripada Allah, segala-galanya yang Allah beri, alhamdulillah. Tapi Allah berikan bab kebaikan, Allah berikan dengan apa? Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab fadail, pahalanya Allah berikan berganda-ganda. Sebab apa? Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab buat maksiat, Allah balas berapa? Hanya satu. Sebab bab maksiat Allah hanya balas berdasarkan kepada sifat keadilan. Sama juga dalam bab qada qadar Allah. Kita diberikan rezeki yang banyak. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa dengan musibah, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adil kat mana? Allah yang tahu. Kadang-kadang kita dapat tahu, kadang-kadang kita tak dapat tahu hikmah. Yang penting kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sifatnya ialah Al-Hakim, iaitu maha bijaksana, maha berhikmah dalam segala perbuatannya. Wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, muta'alin, maha tinggi, 'anil adad wal andad, daripada al-adad. Al-adad apa dia? Ialah lawannya. Allah maha tinggi daripada lawannya, wal andad, dan pesaingnya. Did, lawan. Nid ialah pesaing yang sama. Mathil. Nid ialah artinya mathil. Itu yang sama. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi daripada adanya lawan baginya dan adanya yang menyamainya. Apa artinya? Kita kembali pada makna muta'al. Maha tinggi. Muta'al dalam bahasa Arab ada dua makna. Satu, maknanya sama, tapi boleh dimaknakan pada dua keadaan. Satu, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tu maha tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arash. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arash, zatnya. Makna yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukan Allah daripada apa disifatkan dengan sifat-sifat yang tidak selayaknya. Satu, ketinggian zat, yang kedua ketinggian sifat. Yang sabit pada Allah yang mana? Kedua-duanya. Ahli sunnah mengisbatkan kedua-dua sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah mengisbatkan al-ulu wal mutlaq. Secara mutlak Allah tu maha tinggi dalam semua perkara. Pada ahli sunnah bila sujud subhana rabbiyal a'la, kita rasakan bahawa kita hina depan Allah dan tidak, Allah SWT maha tinggi daripada segala sifat kekurangan, dan zat Allah maha tinggi. Zat Allah maha tinggi. Muta'al. Anil adad, al-adad ialah yang lawan. Jadi kalau diartikan dengan maha tinggi Allah SWT dengan sifat Allah SWT maha tinggi, Allah maha tinggi artinya maha suci Allah daripada adanya yang mampu lawan qada Allah Subhanahu wa taala. Bila al-adad tadi yang lawan dalam bab iradah kauniyah mustahil wujud. Jadi maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tersebut. Takkan ada orang yang mampu lawan Allah dengan kehendak Allah. Artinya bila Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, dia dapat lawan. Walaupun dia adalah Firaun, yang makhluk yang antara makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi, Firaun. Walaupun Firaun itu ada kuasa, tapi kalau Allah nak matikan dia, dia akan mati. Ini bab apa? Bab iradah kauniyah. Yang lawan Allah dalam bab iradah syariah wujud ke tidak? Hukum syarak ada yang lawan Allah. Tapi kalau dilawan Allah macam mana sekalipun, Allah itu maha tinggi. Sifat Allah maha tinggi. Kalau ada orang lawan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bab iradah syariah, wujud ke tidak? Wujud. Bab qada tak ada siapa lawan Allah Subhanahu wa taala. Sebab maka Allah maha tinggi, iaitu maha suci Allah daripada ada yang lawan Allah dalam bab qada. Kalau diartikan lawan Allah dalam bab apa? Bab iradah syariah dan lawan dalam hukum syarak, lawan macam mana sekalipun dia tetap ada kat bumi. Orang yang lawan Allah, yang hina hukum Allah, adakah dia boleh tinggal kat langit? Terkeluar daripada bumi Allah? Pergi langit pun milik Allah SWT. Tapi dia ni makhluk yang sangat rendah. Walaupun dilawan Allah, tapi dia tetap hina di depan Allah SWT. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, tapi dia tetap hina ketika Allah SWT Allah nyamuk Namrud, Fir'aun. Dia tetap hina di depan Allah apabila Allah SWT hancurkan dia dalam laut, dalam laut merah. Jadi ada dalam bab hukum syarak yang lawan Allah. Dalam bab kauniyah, dalam bab qada qadar tak ada siapa lawan Allah. Okey. Sebab tu kalau kita muta'alin anil adad, Allah SWT maha tinggi daripada adad, boleh diartikan dengan erti dalam bab syariah dan bab kauniyah. Bab iradah kauniyah artinya muta'alin, artinya munazzih dan munazzah. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada adanya orang yang mampu lawan Allah dalam bab qada-qadar Allah. Dalam bab syarak, muta'alin boleh diartikan dengan makna tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lawan Allah macam mana sekalipun, kita tetap berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha tinggi. Kerana Allah yang mentadbir, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbir urusan daripada langit ke bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Wal andad, dan Allah juga maha tinggi daripada apa? Daripada pesaing. Dalam bab qada qadar, tidak ada siapa yang bersaing dengan Allah, yang mampu menetapkan sesuatu seperti mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang menetapkan. Dalam bab syarak, ada orang cuba buat syarak. Allah berikan pahala, mereka buat pahala. Allah Subhanahu wa taala berikan syariat, mereka buat agama sendiri, buat syariat, tetapi mereka tetap hina di depan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka sebenarnya walaupun mereka buat sesuatu seolah-olah mereka yang mensyariatkan, tapi Allah maha tinggi. Mereka tetap rendah kerana mereka tetap berada di bumi. Jadi muta'alin di sini boleh diartikan dengan makna, kedua-dua makna. Sama ada berkaitan dengan muta'alin zat, tinggi zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun muta'alin al-ulu, dari segi ulu wasifat. Kedua-duanya sabit kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi orang ahli kalam secara umumnya, mereka hanya mengisbatkan ketinggian sifat dan menafikan ketinggian zat. Bila kata Allah Subhanahu di atas arash, Allah di atas, mereka akan pertama sekali
mereka akan menafikannya. Sebab apa? Sebab mereka telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab sifatnya. Kenapa mereka menafikan sifat istiwa walaupun ia sabit dalam Quran Sunnah? Sebab mereka dah kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau Allah beristiwa di atas arash, artinya Allah perlukan pada arash, bergantung pada arash. Sedangkan itu perkara yang dilarang oleh syarak. Mana boleh kita kata Allah mengharapkan kepada syarak, mengharapkan kepada arash. Puncanya mereka dah terbiasa dengan ilmu kalam. Ilmu kalam yang berasal dari ilmu mantik, asasnya dua. Bab tasawur dan bab tasdik. Ada dua tajuk utama yang dibincangkan ilmu mantik. Dua bab besar. Bab pertama tasawur, iaitu memberikan bayangan yang betul. Ilmu mantik ni dua tujuan utama mereka di pelajar ilmu mantik. Pertama, kita mampu menerangkan sesuatu supaya orang dapat tasawur, dapat satu bayangan yang tepat. Akhirnya mereka adanya beberapa kaedah untuk mentakrifkan. Tiap-tiap perkataan mesti ditakrifkan. Itu pertama. Yang kedua ialah untuk tasdik, untuk tahu yang mana betul salah. Akhirnya wujudnya ilmu debat dalam ilmu mantik, jidal dalam ilmu mantik. Kedua-duanya. Okey, dalam bab ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat sifat, apa masalah mereka? Mereka mentakrifkan juga ayat-ayat berkaitan dengan sifat yang sepatutnya salaf melarang mereka melakukannya, iaitu mentafsirkan. Contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bagi orang Arab faham makna tangan dan serahkan kaifiah pada Allah. Ahli mantik tak cukup. Mereka nak takrifkan juga tangan. Tangan tu apa? Anggota. Pertama sekali, tangan merupakan satu anggota yang memiliki 5 jari, contoh. Secara umumnya. Begini dan begitu. Akhirnya mereka takrifkan tiap-tiap kalimah, termasuk berkaitan dengan ayat-ayat sifat, mereka merasa terkejut. Mana boleh kata Allah ada anggota? Sedangkan orang yang mengisbatkan pada asalnya salaf tidak memahami ayat dengan cara mereka faham. Mereka mengisbatkan makna secara umum dan serahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ahlul kalam setelah mereka belajar ilmu mantik dan mereka tidak membezakan antara ayat sifat dengan ayat yang lain dalam bab mentakrifkan, mereka takrifkan semua perkara termasuk dengan zat Allah. Sedangkan yang mereka mampu takrifkan hanyalah berkaitan dengan makhluk yang mereka nampak. Betul, bukan makhluk yang gaib, bukan alam gaib. Alam syahadah saja. Kalau kita nampak tangan manusia, bolehlah takrif. Kalau tangan manusia, bolehlah kata itu anggota. Anggota badan, ada 5 jari. Tangan anjing, kaki anjing, lain. Tangan ketam, lain. Kenapa nak samakan juga dengan manusia? Puncanya, ahlul kalam mereka telah mentakrifkan dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menafikan apa yang ada dalam pemikiran mereka dan mereka menisbahkan siapa sahaja mengisbatkan sebagai mujassimah, menjisimkan Allah. Sedangkan mereka lah yang dah membayangkan jisim dalam kepala mereka pada asalnya. Jelas? Puncanya mentakrifkan. Contoh wajah Allah. Bagi orang faham wajah Allah Subhanahu Wa Taala, wajah Allah maknanya difahami dan serahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Kerana kita tidak mentafsirkan, tidak mendetailkan. Tidak mentafsirkan lagi perkataan tersebut. Sebab itu salaf kata, tafsiruha qiraatuha atau qiraatuha tafsiruha. Bacaan yang kita baca, perkataan yang ada itulah yang tafsirannya. Kerana maknanya cukup. Tak perlu ditafsirkan lagi dengan takrifnya. Bila kaif, tanpa ada kaif. Sebab itu lafaz, kita tengok kepada riwayat Sufyan al-Thawri, begitu al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah, begitu Sufyan ibn Uyainah, begitu juga daripada Az-Zuhri. Mereka ni mengatakan apa? Amirruha kama ja'at bila kaif. Tiap-tiap ayat sifat hendaklah dilalukan seperti dia datang. Bukan dilalukan artinya faham maknanya seperti yang disebutkan. Bila kaif, tanpa disebutkan kaifiahnya. Bila detailkan kaifiahnya, itulah yang menyebabkan mereka rasa janggal untuk mengisbatkan sifat ayat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tentang amirruha kama ja'at.
Kalau tak terjemahkan, mereka isbatkan bahawa salaf ni jahil. Dan ini menafikan seolah-olah salaf tidak memahami bahasa Arab. Sebab itulah kita, ini perkara yang penting. Dan Ana nak komen sikit, Ana tengok juga live itu sambil urut mak Ana. Tapi tak dengar sangat sebab Ana letak jauh. Dengarlah hujung-hujung sebab tajuknya tajuk yang kita selalu jumpa. Bukanlah komen secara spesifik, tidak. Kita tak boleh terima perkataan bila mengatakan bahawa perkataan salaf amirruha kama ja'at, artinya kita hanya baca dan tak bagi makna. Bagi golongan Asy'ariyah, mereka mendakwa bahawa mereka lah salaf dan khalaf. Salaf bagi pandangan mereka ialah ahlu tafwid, iaitu menyerahkan pada Allah secara sepenuhnya, termasuk maknanya. Ayat Quran, ayat-ayat yang mereka katakan sebagai mutasyabihat, dikatakan ayat itu ada makna yang meragukan. Bukan meragukan dari segi makna, sebab berlawanan dengan apa yang mereka, logik mereka. Akhirnya ayat itu perlu dibekukan maknanya, serahkan pada Allah. Jadi baca, jangan bagi makna. Tutup tafsiran. Jangan bagikan maknanya. Okay. Jadi, itu namanya sebagai tafwid yang mutlak. Artinya makna pun tak boleh. Walaupun perkataan itu dalam bahasa Arab. Walaupun perkataan itu dalam bahasa Arab, mempunyai makna, kita tak boleh beriman dengan makna yang ada tersebut. Sebab pada mereka, makna itu adalah tidak jelas. Bukan tak jelas lagi makna. Tak jelas, makna itu jelas, tapi bertentangan dengan akal mereka. Sebab itu kita katakan bahawa akal mereka itulah yang tak berakal. Sebab akal mereka telah mentarifkan ayat itu dengan tafsiran yang salah. Sebab itu mereka akan letakkan dua. Kata mereka, mereka hanya mengisbatkan tujuan orang mentafwidkan Allah ialah untuk mentanzihkan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Bila kata Allah itu berwajah, akan jadi maknanya apa? Maknanya Allah SWT akan menyamai makhluk. Jadi jangan bagi makna. Okay. Tapi orang awam di kalangan mereka takkan setuju. Macam mana ayat boleh tak ada makna? Akhirnya mereka pilih untuk ambil makna lain untuk puaskan, gantikan, untuk puaskan pengikut-pengikut dengan bawakan makna lain, akhirnya terciptanya akidah takwil. Hakikatnya, masalahnya ialah tak boleh nak terima makna ayat tersebut. Kedua-duanya adalah bukan qaul salaf. Sebab salaf bukan sahaja mentanzihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, salaf juga mengisbatkan sifat yang disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya golongan mufawwidah yang diartikan golongan Asy'ariyah dan juga golongan yang takwil, mereka hanya mentanzihkan Allah tetapi tidak mentanzihkan Allah pada sifat kekurangan, tetapi tidak mengisbatkan sifat-sifat yang Allah SWT sifat kepada dirinya. Allah SWT sifat kepada dirinya sifat istiwa pada ayat-ayat kemegahan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ketika Allah cerita tentang kemegahan Allah yang cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dan kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Ayat tu ayat Allah nak tanzihkan, Allah nak isbatkan. Ayat Allah isbatkan. Allah cerita tentang sifat keagungan Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian Allah istiwa di atas arasy. Allah bangga dengan sifat istiwa, tapi mereka menafikannya. Istiwa yang merupakan sifat kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai sifat yang menghinakan Allah. Sebab kekurangan. Dan itu yang tak betul. Bukan bererti bila orang mentanzihkan Allah dah betul, tak. Agama ni ada nafi, ada isbat. Nafikan kekurangan, mengisbatkan kesempurnaan. Isbatkan sifat kesempurnaan bagi Allah dan nafikan kekurangan. Ketika Allah isbatkan sifat istiwa, kenapa boleh kata kita Allah isbatkan dengan berbangga sifat istiwa dengan ayat-ayatnya? Kenapa kita nak katakan bahawa Allah nak menafikan sifat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita akan dapati bahawa golongan Asy'ariyah mereka hanya fokus kepada tanzihkan Allah, tetapi mereka mengabaikan dimensi yang lain, iaitu yang itu wajib mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Jadi bila orang kata salaf dahulu mereka mentafwidkan, maknanya begitu, betul tidak?
Tak betul. Bukan mentafidkan secara mutlak. Salaf mengisbatkan makna, kemudian mereka mentafidkan kaifiahnya. Itulah kaul salaf. Sebab tu perkataan amirruha kama ja'at tak selesai kat situ. Amirruha kama ja'at bila kaif. Seperti mana dalam asar yang asal. Mesti tambah bila kaif, tanpa adanya kaif. Dan kaif takkan datang perkataan kaif kecuali setelah disebutkan makna. Kita kata lalukan ayat seperti seadanya, jangan letakkan kaifiah. Takkan disebutkan kalimah kaif kecuali telah diisbatkan maknanya. Sebab kalau makna tak sabit, kaif pun tak payah sebut. Sebab itu lafaz yang sepatutnya disebut bukan amirruha kama ja'at sahaja, amirruha kama ja'at bila kaif. Seperti mana teks asal dalam athar yang diriwayatkan daripada ulama-ulama salaf yang mana namanya kita sebutkan tadi. InsyaAllah. Ada soalan sebelum Nawawi terus ke depan lagi? Ya. Itu jelas kita sebut bahawa kalaulah kaedah yang mereka gunakan bila kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ada wajah, tangan sebagainya, mereka tak tafsirkan sebagai anggota dan mereka tolak sebab mengatakan kita isbatkan anggota sedangkan kita tak isbatkan perkara tersebut. Kita pun kalau nak cara nak debat, kenapa kalian boleh sabitkan Allah Maha mendengar, Allah melihat, sedangkan mendengar melihat adalah salah satu panca indera bagi makhluk. Takkan nak kata Allah itu berpanca indera? Kita pun tak kata, mereka pun tak kata. Kalaulah kata tangan mesti anggota, kita pun kata mendengar itu mesti panca indera. Tapi kita tidak berdebat menggunakan akal. Dan kita tak nak lagi orang jadi pening. Cukuplah pening itu diwujudkan oleh mereka dan kita matikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Allah isbatkan. Sebab itu kita tak nak debat cara yang sama. Tapi kalau waktu perdebatan tertentu sekadar untuk mengilzamkan, sebagaimana kalian mengatakan bahawa kalau Allah itu berwajah artinya mesti Allah beranggota, Allah Subhanahu tangan itu Allah mesti anggota, walaupun Allah yang sebut, kita kata sama. Kalian juga mengisbatkan Allah mendengar dan melihat, itu merupakan panca indera, dan kalian pun tak kata Allah itu berpanca indera, kerana panca indera sifat makhluk. Betul tak? Ini adalah ataupun deria. Salah satu deria. Allah ada deria, mereka pun tak setuju. Deria pendengaran, deria penglihatan, pasti mereka pun tidak setuju dan kita pun tak setuju. Cuma jangan mengatakan sesuatu yang tak diperkatakan oleh orang lain. Itu saja. Okey. Kemudian matan yang ke-27. La radda liqada'ihi. Dan tidak ada yang dapat menolak terhadap qada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada Allah itu apa yang Allah Subhanahu telah tetapkan ia yang berlaku. Tak ada siapa mampu tolak. Allah dah tetapkan mati, matilah. Elak macam mana sekalipun mati juga. Sampai masanya mati. Allah dah tetapkan berlaku kemalangan, kalau Allah dah qadakkan, ia tetap berlaku kemalangan. Tidak ada yang mampu menolaknya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tak ada siapa yang boleh melambatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bukan menolak putusan tu, melambatkan. Tak ada siapa mampu tolak, tak ada siapa yang melambatkan. Kalau Allah tetapkan bahawa mati hari ini, hari inilah. Pada jam ini, jam inilah. Tidak ada siapa yang mampu melambatkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ghaliba li amrihi, dan tidak ada siapa yang mengalahkan urusan Allah. Iaitu kalau Allah tetapkan satu benda, Allah kata mati, dia tak ada kata hidup. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Perkataan qada, al-hukum dan juga al-amru, ketiga-tiga perkataan itu kembali kepada qada, qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah tetapkan, ianya akan tetap berlaku. Tidak ada yang mampu tolak, tak ada yang mampu melambatkan, dan tak ada yang mampu mengalahkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan segala kemungkinan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita mula ke apa tadi? Ambil satu matan lagi boleh? Satu matan saja. Habiskan bab ni. Amanna bidzalika kullihi. Kita beriman dengan demikian, dengan beriman dengan semua perkara itu. Iaitu apa dia?
Sebab kita dah habis satu bab dalam akidah tahawiyah. Tengok bab seterusnya, buka muka surat 91. Berkaitan dengan apa? Wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Jadi berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matan daripada awal sampai matan yang ke-28 berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Matan ke-29 dah masuk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 sampai 28, amanna bidzalika kullihi. Kita beriman dengan semua yang dah disebutkan dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqanna, dan kita yakin. Artinya iman ini mesti, dalam bab iman mesti yakin. Tak ada syak. Sebab takwil ditolak. Sebab pertama, takwil Mu'tazilah, takwil yang qat'i. Ditolak sebab dia menolak ayat Allah dengan jelas. Bila kata Allah Subhanahu wa taala beristiwa, dia kata istaula dengan jelas. Artinya dengan qat'i, dengan jelas dia kata makna dia bukan istiwa, maknanya istaula. Mereka sesat kerana mereka telah berjazam dengan suatu perkara yang bercanggah dengan syarak. Manakala takwil Asy'ariyah, mereka takwil dengan cara zanni. Tak yakin. Tetap tak terima sebab dalam bab akidah mereka tak yakin. Tetap ditolak kerana mereka mengambil qaul Mu'tazilah tetapi tidak yakin dengannya. Yakin tak yakin, salah tetap salah. Salah tetap salah. Sebab apa? Pertama, tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman al-'arsy istawa atau summa istawa 'ala al-'arsy. Yang kedua, pada masa sama tidak yakin dengan apa yang mereka takwilkan. Bab akidah mesti yakin. Sebab tu sumber akidah apa dia? Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Ijma' salaf. Ijma' kita kata salaf sebab apa? Sebab akidah dah sempurna sejak zaman salaf. Dan tak ada lagi penambahan. Kalau salaf dan ijma', wajib kita yakin. Kalau salaf khilaf, kita katakan masalah itu zanni. Masalah akidah secara keseluruhannya hampir semua adalah yaqini. Kecuali masalah zanni, beberapa masalah kecil yang berlaku khilaf di kalangan sahabat, di kalangan salaf. Seperti adakah Nabi Muhammad SAW nampak Allah atau tidak ketika Isra' Mi'raj. Ini masalah yang berlaku khilaf, maka kita letakkan masalah itu kepada masalah zanni, iaitu kita mengambil kaul rajih. Kaul rajihnya Allah ambil tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu masalah zanni. Kita ambil kaul yang rajih dan kita tidak menafikan, tidak mengatakan orang yang mengatakan Allah Subhanahu melihat itu sebagai kafir ataupun terkeluar dari sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab kita dah terima bahawa daripada salaf dahulu adanya khilaf. Tapi masalah asma' dan sifat, adakah berlaku khilaf di kalangan salaf? Jangan ambil masalah tu berkaitan dengan khilaf sahabat berkaitan dengan akidah, berkaitan adakah Nabi melihat Allah atau tidak ketika Isra' Mi'raj, kemudian dicampakkan pada bab yang salaf dah ijma' dengannya. Adakah berlaku salaf menafikan sifat-sifat Allah? Tidak. Yang berlaku salaf mentafsirkan ayat, kadang-kadang berdasarkan tafsirkan ayat per perkataan, kadang-kadang per konteks. Contohnya ayat saq, yauma yakshafu an saq. Ketika Allah Subhanahu hari mengisbatkan saq, iaitu betis, dalam ayat Al-Quranul Karim. Ayat ini salaf tidak khilaf dalam bab menetapkan sifat saq bagi Allah Subhanahu taala. Cuma salaf khilaf kat mana, adakah ayat ini dalil untuk saq ataupun bukan? Sebab apa? Sebab ceritanya berkaitan dengan kedahsyatan hari kiamat, haul yaumul qiyamah. Sama seperti yad, tangan. Tangan, salaf dah tahu dah tangan, bila Allah kata yadullah fawqa aydihim, okay, artinya tangan Allah di tangan mereka. Allah dah isbatkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu taala. Namun dari segi makna siap, dari segi konteksnya, kadang-kadang bermakna kuasa, kadang-kadang bermakna kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bermakna memberi. Tangan, sifat tangan tidak bererti mereka menafikan sifat tersebut. Apa beza salaf ketika mentakrif, walaupun sebagian pada salaf mentakrifkan bahawa hari ketika Allah Subhanahu sensing betisnya, maknanya artinya hari itu hari yang dahsyat, mereka tak ertikan sebagai betis. Sebab apa? Sebab memang bahasa Arab diguna pakai begitu.
Mereka tidak menafikan sifat itu wujud pada Allah. Sama juga bila cakap tangan, kita bercakaplah bahasa kita. Kalian semua setakat kawasan Ipoh ni semua berada dalam genggaman saya. Artinya apa? Maknanya, konteksnya ialah Ipoh ni berada dalam kuasanya. Semua maklumat ada pada dia. Dia mampu untuk goncangkan Ipoh. Contohnya, dia mampu untuk semua maklumat ada dia, atau semua penguasa di tangan dia, atau ekonomi ada di tangan dia. Apa saja boleh dimaknakan berdasarkan kepada konteks. Tetapi adakah kita boleh nafikan sifat tangan daripada orang bercakap itu? Tak boleh. Kerana dia telah menisbahkan sifat tangan itu kepada dirinya. Takkan dia kata semua kalian jatuh di bawah tangan saya. Maknanya kalian jatuh di bawah kuasa saya. Artinya dia tak ada tangan. Mana boleh? Makna walau dimaknakan bahawa semua kalian jatuh di bawah kuasa saya, dengan arti kata jatuh di bawah tangan saya, kalian semua berada dalam genggaman saya, walaupun maknanya kuasa, tetapi dia tidak menafikan sifat tangan pada orang yang berkata demikian. Sama juga sifat-sifat yang lain. Yang kita minta daripada golongan yang mengatakan salaf mentakwilkan sifat, kita bukan bincang tentang makna tafsir. Tafsir itu boleh ditafsirkan secara harfi atau secara ifradi atau secara siyak. Tapi yang kita minta ialah adakah salaf takut untuk mengisbatkan sifat-sifat tersebut, atau salaf menafikan sifat-sifat bila kata Allah istiwa artinya Allah dah musyabbihah. Adakah itu yang berlaku pada salaf? Itu yang kita minta. Sebab tu ada perdebatan hari itu, siapa pun sama ada kedua-duanya tidak pun mengisbatkan bahawa salaf menafikan perkara tersebut. Yang mereka yang dibawa berdebat mana sekalipun, salaf Ibn Abbas pernah mentafsirkan ayat perkataan saq itu adalah ayat bahawa itu adalah hari kedahsyatan hari kiamat. Itu pun kita tak khilaf masalah tu. Kalau kata yad itu artinya kuasa, kita tak khilaf pun. Tapi yang kita nak cari adalah orang yang menafikan sifat yad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kata Allah itu ada yad, artinya dah jadi musyabbihah atau mujassimah. Itu yang kita nak dengar. Sebab apa? Itulah punca masalahnya di situ sekadar ini. Buka soalan kejap. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Boleh InsyaAllah dipaham semua. Sekadar ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan-pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada kelemahan anda sendiri, dan tiap-tiap kesalahan itu mengandungi dosa, dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.